Dokumentari Al-Fahri ini menyingkap pencemaran jerebu merentas sempadan yang mula melanda negara sejak 22 Ogos lalu dan masih berlanjutan sehingga hari ini. Jerebu telah mencapai kemuncaknya pada 15 September 2015 di mana sebanyak 34 kawasan telah mencatatkan status kualiti udara tidak sihat iaitu indeks pencemaran udara IPU melebihi 100. Ia melibatkan hampir ke seluruh negara meliputi Lembah Kelang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Sarawak dan Sabah. Bagi tempoh dari 22 Ogos sehingga 5 Oktober 2015, satu kawasan iaitu di Shah Alam Selangor telah mencecah bacaan IPU tertinggi iaitu sebanyak 308 dicatatkan pada paras bahaya. Lazimnya setiap tahun negara akan mengalami jerebu disebabkan cuaca panas dan kering. Namun, pada kali ini, faktor utama kepada keadaan jerebu teruk yang melanda negara adalah disebabkan kebakaran hutan yang berlaku di Sumatera dan Kalimantan, Indonesia. Ianya berlaku pada kali ini disebabkan terutamanya oleh kesan kebakaran hutan yang berlaku di Sumatera. Yang pada ketika itu angin bertiup dari arah kawasan kebakaran tersebut ke rantau negara kita. Ini menyebabkan jerebu ataupun indeks udara kita menjadi tidak sihat dan ada ketikanya amat tidak sihat dan juga berbahaya. Untuk di Kalimantan juga kita lihat berdasarkan kepada imej satelit turut berlaku kebakaran hutan di suatu kawasan yang agak luas dan ianya menyumbang kepada keadaan jerebu yang teruk juga di Sarawak. Ini juga disebabkan oleh tiupan angin yang bertiup dari sumber ke kawasan negara kita. Selaras dengan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, Jabatan Alam Sekitar JAS memantau rapi status dan trend kualiti udara setiap jam. Mekanisme tindak balas semasa berlakunya jerebu adalah mengikut Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan yang merangkumi tindakan-tindakan yang telah diambil oleh agensi-agensi terlibat. Kita sekarang ni ada 52 stesen pemantauan kualiti udara dan membuat bacaan kualiti udara. Jadi kita boleh pantau dengan rapi sekiranya udara ini tercemar dan apakah pencemar yang menyebabkan pencemaran udara dan juga yang menyebabkan jerebu. Selain daripada itu, kita menjalankan penguatkuasaan, penguatkuasaan yang rapi. Khas untuk menangani jerebu dan pencemaran udara, Jabatan Alam Sekitar telah merangka satu pelan tindakan pencegahan jerebu, pencegahan pembakaran terbuka. Kerana walaupun terdapat kebakaran di Sumatera, tetapi ada juga pembakaran terbuka di dalam negara. Di peringkat serantau pula, Ketua Pengarah JAS telah menulis surat pada rakan sejawatnya di Kementerian Alam Sekitar dan Kehutanan Indonesia pada 24 Ogos 2015 dan 3 September 2015 bagi menyatakan kebimbangan Malaysia terhadap peningkatan bilangan titik panas di Sumatera dan Kalimantan serta menggesa pihak Indonesia untuk mengambil tindakan dan menggiatkan usaha pemadaman kebakaran. Kita ada di kalangan negara-negara ASEAN satu agreement, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, di mana setiap negara mempunyai tanggungjawab dalaman dan mengambil tindakan-tindakan yang deterrent. Semua negara mempunyai tanggungjawab sendiri. Jadi semua kesalahan pembakaran terbuka, sebab pembakaran terbuka adalah satu kesalahan jenayah, dan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Jadi sebenarnya tidak kira di mana negara dan di mana berlakunya kesalahan ini, perlu diambil tindakan undang-undang sekeras-kerasnya secara deterrent.
jangan melakukan pembekalan terbuka. Walaupun dalam keadaan berjerubu sekarang, masih lagi jabatan mendapat aduan-aduan yang ada juga pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan pembekalan terbuka. Mungkin mereka lihat, mereka ingat tidak ada penguatkuasa ataupun yang nampak kerana keadaan berjerubu. Tetapi ini akan memburukkan lagi keadaan. Tinjauan di sekolah sekitar Kuala Lumpur ketika itu juga mendapati keadaan jerebu sebegitu sudah semestinya membimbangkan ibu bapa semua pelajar sekolah yang terdedah udara jerebu dan mereka mengharapkan agar sesi persekolahan dihentikan sementara sehingga keadaan kembali pulih. Sangat risaulah sebagai ibu kepada anak-anak, lebih-lebih lagi anak-anak sekolah, memang sangat risaulah. Kita sendiri pun terasakan mata pedih, badan pun panas, gatal. So kita bimbanglah pada anak-anak sekolah kita. Cucu saya pun saya kata, saya hari ambil cucu saya tengok keadaan saya nak pandang pun dah tak nampak dah saya kata. Rata-rata sekolah yang dilawati menghentikan aktiviti luar bilik darjah seperti pembelajaran pendidikan jasmani yang hanya dilakukan di dalam kelas. Sekolah ada bagi mask untuk mulut. Air memang bawa sendiri. Aktiviti kat sekolah macam mana? Aktiviti luar ke? Cikgu kurangkanlah masa ni sebab jerebu. Sepatutnya memang ada aktiviti-aktiviti tapi sekarang tengah jerebu, cikgu kurangkan dulu. Bisa juga sebab jerebu kan buat kita sakit kan. Boleh buat apa? Batuk-batuk kan. Semua. Takut nanti tak dapat pergi sekolah kan. Kedatangan tak penuh. Risaulah. Upah saya selalu bawakan saya bekal kain masak suruh habiskan minum banyak supaya senang susah sikit nak dapat penyakit lah. Bimbang dengan tahap kesihatan pelajar, Kementerian Pendidikan mengambil langkah segera dengan mengisytiharkan penutupan beberapa buah sekolah buat sementara waktu. Ekoran dari itu, penutupan sekolah di 5 negeri akibat jerebu melibatkan 2,045 buah sekolah dilaksanakan. Bagi sekolah-sekolah yang mempunyai bacaan IPU di bawah 200 tetapi melebihi 150, sebarang aktiviti di luar sekolah tidak digalakkan, manakala guru dan pengetua diminta memantau kesihatan pelajar. Kita berharap bahawa pihak pengetua dan guru besar di sekolah yang telah ditutup ini akan membuat pemantauan masing-masing berdasarkan kepada maklumat sama ada yang kita bagi daripada kementerian ataupun daripada Jabatan Meteorologi dan mesti mengambil langkah-langkah lainlah. Dari tahap kesihatan pula, walaupun IPU mencatatkan bacaan tidak sihat, tinjauan di sekitar ibu negara mendapati ramai yang kurang peka terhadap kesihatan masing-masing dan tidak menggunakan topeng muka sewaktu berada di luar bangunan. Dalam keadaan jerebu yang teruk macam ni, saya tengok ramai lagi yang tak pakai mask. Jadi mereka patut ambil tindakan untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk pakai mask. Jadi bila batuk tu tak adalah virus-virus tersebar. Jadi penyakit-penyakit senang terdedah pada penyakit lah keadaan jerebu macam ni. Bagi saya memang patut setiap syarikat, setiap kolej menyediakan mask ni sebab keadaan dah betul-betul teruk. Bacaan indeks dah melebihi 180. Jadi patutnya memang sediakannya mask ni supaya kita tak cuaca tak menentu, supaya kita rasa sihat semua. Sebab kan ada virus infection dan semua. So patut pakai lah untuk kesihatan diri. Jelas pakar perundingan Pusat Perubatan UiTM, Dr. Muhammad Arif Muhammad Zim, pemakaian penutup mulut dan hidung ketika ini amat penting bagi menghindari partikel habuk halus yang terampai dalam udara dan ia akan mengganggu sistem pernafasan.
Orang ramai yang mengambil mudah kepentingan pemakaian penutup mulut dan hidung ketika mengadakan aktiviti luar akan terdedah kepada penyakit sistem pernafasan COPD. Mask yang bersesuaian untuk mereka yang terdedah kepada jerebu ataupun kepada mereka yang pembonceng motosikal adalah N95. So N95 ni boleh menghalang partikel-partikel kecil daripada masuk ke dalam paru-paru. Perokok juga dinasihatkan agar mula berhenti merokok kerana kesan jerebu terhadap perokok adalah lebih serius. Untuk perokok ni, kesannya kita akan dapat rasakan dalam waktu yang terdekat. Okey, dalam jangka waktu panjang tu pun kita dah tahu merokok itu membahayakan kesihatan. Ditambahkan dengan jerebu, jangka masa panjang akan memberikan sesuatu efek yang sangat negatif. Untuk jangka waktu terdekat ni, mereka lagi senang untuk mendapat simptom-simptom daripada jerebu. Pada masa yang sama, Kementerian Pengangkutan mengarahkan Jabatan Laut Malaysia dan Jabatan Penerbangan Awam DCA mengeluarkan amaran jerebu kepada pesawat dan kapal yang beroperasi di semua lapangan terbang dan pelabuhan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai berkata, sekiranya jarak penglihatan kurang daripada satu batu nautika akibat jerebu, bot-bot nelayan dan kapal-kapal kecil juga perlu menghentikan operasi mereka atas faktor keselamatan. Arahan juga dibuat kepada DCA kerana jerebu tebal yang menghadkan jarak penglihatan juga amat berbahaya kepada pesawat. Kurang penglihatan kurang daripada 600 meter, maka pendaratan akan amat berbahaya oleh pesawat-pesawat kita. Pada September lalu, operasi 3 syarikat penerbangan Malaysia turut terjejas akibat keadaan jerebu yang semakin teruk. Beberapa penerbangan turut terkendala akibat IPU yang tidak sihat sehingga mengakibatkan tahap penglihatan tidak sampai 100 meter. Pengumuman penjadualan semula penerbangan pesawat dimaklumkan kepada penumpang yang terjejas dari semasa ke semasa agar tidak menimbulkan sebarang kesulitan. Jaminan kepada penumpang-penumpang di lapangan terbang di Subang dan juga di mana-mana lapangan terbang di bawah kendalian Malaysia Airport bahawa sekiranya ada pembatalan ataupun penangguhan disebabkan oleh keadaan jerebu, kita meminta kerjasama daripada semua penumpang supaya memahami situasi berkenaan. Kerana kami di Malaysia Airport, Jabatan Penerbangan Awam, Meteorologi, syarikat penerbangan seperti Malindo dan juga Firefly ingin memastikan bahawa semua penumpang selamat ke destinasi. Kat sini nampaknya kuat dah sebab biasa kat kampung tak ada jerebu sangat. Sini pun tadi masa nak mendarat pun tak berapa nampak sangat. Actually kita dah delay lah ni. Kita itu tiket pukul ada Ahad kan. So delay hari Selasa lah hari ni. Sepanjang perjalanan air ke sini cuaca pun agak jerebu pun agak teruk lah, tapi alhamdulillah selamat sampai sini. Sebarang aktiviti dan perlawanan sukan juga turut dibatalkan bagi memastikan tidak berlaku masalah terutamanya yang melibatkan kesihatan. Kita tak boleh nak buat jangan awal tentang jerebu kerana jerebu ini perkara yang orang kata mungkin hari ini jerebu tak okey, besok mungkin okey, kadang-kadang pagi tak okey, tengah hari okey. Tapi apa yang penting ialah kita telah meletakkan indeks kualiti itu kalau melebihi 150, kita akan minta peserta perlawanan untuk mengadakan perbincangan bagi menentukan status perlawanan tersebut. Dan kalau berlaku penundaan, kita ikut peraturan yang kita guna pakailah. Saya utamakan kesihatan. Ya, kalau indeks pencemaran udara 150-200 ya, saya tidak akan kompromi dengan kesihatan ya, walaupun kita ada Hari Sukan Negara, kita dah tunggu lama, tetapi kita harus utamakan kesihatan dan ISN, Institut Sukan Negara akan keluar.
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Muslim memulakan operasi pembenihan awan pada 15 September lalu bagi mengurangkan kesan jerebu. Proses pembenihan awan itu dilakukan melalui kerjasama antara Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dengan memulakan operasi dari lapangan terbang antarabangsa Subang. Dengan menggunakan garam dan air sebagai bahan utama, Jabatan Meteorologi Malaysia perlu mengutamakan faktor keadaan awan, atmosfera yang sesuai serta udara yang lembap sebelum memulakan operasi. Yang paling penting yang kita perlu lakukan adalah daripada segi kita mesti memantau secara rapi daripada segi kesesuaian atmosfera yang atmosfera yang kondusif, ya? Dan kita perlu mencari awan yang sesuai untuk dibenihkan. Dan juga kita perlu tengok daripada segi kelembapan dan juga arah angin yang sesuai lah, ya. Bila ingredient ni semua dah ada, barulah kita buat penerbangan. Tanpa ingredient ni kita tak boleh terbang sebab dari segi chances untuk menghasilkan hujan tu tidak begitu baik lah. Tapi bila ingredient ni cukup semuanya, chances untuk kita dapat berjaya menghasilkan hujan adalah antara 65 hingga 80%. Indonesia menyatakan kekesalannya terhadap masalah jerebu di negara itu yang menjejaskan beberapa negara jiran termasuk Malaysia. Presiden Indonesia Joko Widodo menyatakan demikian dalam satu pertemuan bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak di Jakarta pada September lalu. Beliau menjelaskan Indonesia menggunakan pendekatan menebang dan membakar hutan bagi tujuan peladangan kerana kaedah perkenaan adalah 40 kali ganda lebih murah. Keadaan itu memang sesuatu yang amat sulit, bukanlah tujuan dia membenarkan perkara ini, tetapi hakikat realitinya kalau mereka tak gunakan secara slash and burn ni, dia punya cost untuk membuka satu kawasan itu terlalu tinggi, 40 kali ganda berbanding dengan cara ataupun kaedah slash dan burn. Dan mereka ni terlalu miskin dan ini menyebabkan mereka memilih kaedah slash and burn ni. Bimbang keadaan jerebu yang semakin teruk, Malaysia bersiap sedia untuk membantu Indonesia mengawal kebakaran hutan di negara itu. Namun, Presiden Indonesia menetapkan sasaran 2 minggu untuk mengawal kebakaran itu sendiri. Saya telefon ke Menko ini di Sumatera Selatan dan Kepala BNPB. Target mereka kira-kira 2 minggu. Kira-kira target 2 minggu, tapi syukur bisa lebih cepat dari itu karena dengan kapasitas waterbombingnya yang lebih besar, kita harapkan lebih cepat tertangani. Hari demi hari, Indonesia masih tidak mampu menyelesaikan masalah kebakaran hutan di negara mereka. Bimbang terhadap bacaan IPU di Malaysia, lantas pada 9 Oktober lalu, Malaysia menghantar aset ke Indonesia. Sebuah pesawat Bombardier dan sebuah pesawat helikopter Dolphin milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM serta sebuah pesawat pengangkut Charlie Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM digerakkan dalam misi bersama memadam kebakaran Sumatera Selatan Indonesia. Misi yang dijalankan menelan belanja kira-kira 1.5 juta ringgit dan melibatkan 25 anggota APMM. Pesawat Bombardier pula merupakan kelebihan pemadam api dari udara yang hanya dimiliki oleh Malaysia bagi rantau Asia. Ini merupakan kali kedua pesawat Bombardier milik APMM melakukan misi bantuan ke negara jiran yang sebelum ini dilakukan pada tahun 2013 di Sumatera. Keputusan untuk menggerakkan pesawat APMM ke lokasi jerebu itu adalah berdasarkan kepada keputusan kerajaan, dan kerajaan kita telah mendapat permohonan daripada kerajaan Indonesia untuk memberi bantuan. Di sini kenapa APMM perlu pergi membantu membantras punca api tersebut ialah kerana kita mempunyai pesawat Bombardier CL-415 amphibious aircraft yang mana hanya Malaysia sahaja mempunyai pesawat sedemikian dalam Asia. Pesawat Charlie TUDM pula membantu dalam membawa bantuan peralatan dan kelengkapan logistik. Hari kedua operasi pemadaman api, APMM menggunakan 60 liter air dalam operasi pemadaman api meliputi kawasan 81 batu nautika dari Palembang. Kami dikira bekerja keras
Kerana untuk menjatuhkan air, kami terpaksa pergi ke hampir kepada 100 kaki kepada puncak api. Selain Malaysia, Singapura, Ukraine dan Australia turut membantu Indonesia dalam operasi pemadaman tersebut. Diharapkan dengan bantuan dari pelbagai negara, masalah jerebu rentas sempadan ini dapat diselesaikan.